A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kali ini kita akan sambung tadabbur surah Al-Furqan, iaitu pada ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui sahaja dengan menjaga kehormatan dirinya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat sambungan daripada ayat yang berada di penghujung surah Al-Furqan, bermula pada ayat 63 hingga ayat ke-77, iaitu yang mengandungi sifat-sifat ibadur rahman. Sebelum ni kita telah melalui beberapa siri, iaitu yang menyebut berkaitan tentang sifat ibadur rahman. Yang pertama iaitu sifat tawadhu', yakni merendah diri dan sopan dalam keadaan lemah lembut. Yang kedua, melazimi ibadah qiyamul lail. Yang ketiga, berlindung diri dari siksa neraka. Yang keempat, bersederhana dalam membelanjakan harta. Yang kelima, tidak melakukan dosa besar, sentiasa bertaubat dan beramal soleh. Dan yang keenam, iaitu tidak memberi persaksian palsu dan berlepas diri dari golongan melakukan maksiat dengan menjaga kehormatan dirinya. Baik, insya-Allah sama-sama kita nak mengambil ibrah daripada ayat ini. Apakah yang disebutkan daripada ayat? Baik, yang pertama kita rujuk dahulu tafsir Al-Quran. Pada ayat wallazina la yashhaduna dzur, wallazina la yashhaduna zur, iaitu kalau ikutkan pada maksud ayat, orang-orang yang tidak memberi persaksian palsu. Azur ni adalah bahasa mudahnya begini. Kalau kita buka kitab Al-Kabair, iaitu kitab yang dihimpunkan oleh Imam Az-Zahabi, ada 70 dosa-dosa besar. Di antara salah satunya dosa besar itu ialah persaksian palsu. Contoh mudah begini, saya bagi satu gambaran supaya kita nampak betapa besarnya implikasi daripada perbuatan maksiat ini. Bahkan termasuk salah satu daripada dosa besar. Contohnya begini, ada seorang ni dia dituduh melakukan sesuatu perbuatan yang salah. Senang kata, kita ambil kes mencuri dah kan? Dia dituduh mencuri. Kemudian bila dihadap ke mahkamah, perlu dikemukakan saksi ataupun bahan bukti. Maka pihak yang menuduh, dia telah membawa seorang saksi, yang mana saksi ini, baik, ini saya bagi cerita yang mudah-mudahan boleh faham. Yang saksi ini sebenarnya adalah saksi yang melihat perkara sebenar, yang sememangnya yang dituduh ini tidak melakukan, tidak mencuri. Tetapi disebabkan orang yang menuduh, satu pihak itu yang menuduh ini, dia telah membayar dengan wang yang banyak, akhirnya dia bersetuju untuk memalsukan persaksian. Makna kata ketika di mahkamah dia mengatakan ya benar dia mencuri, sedangkan dia tahu yang orang itu bukanlah orang yang mencuri. Itu bahasa mudahnya. Cuma ayat ni dia bukan hanya nak sebut tentang persaksian palsu, tetapi ayat ini mewakili kepada semua perkara-perkara yang seangkatan dengannya. Baik, sebab itu saya rujuk dalam kitab tafsir, berbagai kitab tafsir. Ada yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ada yang disebut dalam tafsir As-Sa'di, macam-macam lah kan? Jadi saya rangkumkan. Baik, ada beberapa pendapat. Menurut satu pendapat, makna ayat ini adalah tidak pernah berbuat kemusyrikan.
Musyrik ni maksudnya melakukan perkara-perkara yang syirik lah, dan tidak pernah menyembah berhala. Dan menurut pendapat lain ialah tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat fasik. Fasik maksudnya orang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia tahu benda tu adalah dosa. Itu nama dia fasik. Tidak pernah berbuat kekafiran, yakni ingkar. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak ada faedah, yakni perkara yang sia-sia. Maksud kata benda yang buat tu tak boleh pahala pun, bahkan lebih dekat untuk dia mendapat dosa berbanding pahala. Dan tidak pernah berbuat kebatilan. Kebatilannya ada perkara-perkara yang salah lah maksudnya. Menurut Muhammad Ibn al-Hanafiyah ataupun Ibnu al-Hanafiyah, makna yang dimaksudkan ialah perbuatan yang tidak ada faedahnya dan bernyanyi. Sampai tahap ini pendapat ada ulama yang tidak bersetuju dengan bentuk-bentuk nyanyian ni, sebab nyanyian ini adalah salah satu perkara yang melalaikan. Pun begitu ada ulama yang mengeluarkan hukum bahawa hukum nyanyian itu adalah harus selagi mana ianya tidak melalaikan. Itu tak apalah, nanti kita rujuk lain kali insya-Allah. Cuma Muhammad Ibn Hanafiyah ni menyebut termasuklah juga bernyanyi. Abu Aliyah, Tawus Ibn Sirin, Ad-Dahhak dan Ar-Rabi' Ibn Anas serta yang lain yang mengatakan bahawa makna yang dimaksudkan ialah tidak pernah menghadiri hari-hari raya kaum musyrik. Makna kata mungkin kalau kita di Malaysia ni serang kata kan kita bermacam-macam kaum, ada macam-macam agama kan. Maksudnya menghadiri sesuatu majlis perayaan kaum lain pun termasuk dalam buat sesuatu perkara yang batil lah, disebutkan di sini. Menurut Umar Ibn Qais, maknanya ialah tidak pernah menghadiri majlis yang di dalamnya dilakukan kejahatan dan kefasikan. Malik telah meriwayatkan dari Az-Zuhri bahawa makna yang dimaksudkan ialah tidak pernah minum arak dan tidak pernah menghadiri tempatnya serta tidak pernah menyukainya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah ia duduk di suatu hidangan yang digilirkan kepadanya minuman arak. Sampai tahap tu maksudnya, kalaulah dalam satu tempat yang kita duduk itu ada hidangan yang menghidangkan arak, pun termasuk daripada salah satu komponen ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang berdosa. Dan menurut pendapat yang lain mengatakan makna firman Allah itu pada ayat ni, yang tidak memberikan persaksian palsu tu apa maksudnya, yakni kesaksian palsu atau sengaja berdusta untuk mencelakakan orang lain. Ini yang betul-betul ikut nas zahir ayat, seperti pengertian yang disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan, qulna bala ya Rasulullah, qala asyirku billahi wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawlu dzur ala wa syahadatu dzur ala wa qawlu dzur wa syahadatu dzur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Sebanyak 3 kali Nabi cakap kan? Mau tak kalau aku ceritakan apa tentang dosa yang paling besar? Maka kami menjawab, wahai Rasulullah, ya kami mahu. Rasulullah SAW bersabda, mempersekutukan Allah. Yang pertama, mensyirikkan Allah. Dan kedua, menyakiti kedua orang tua.
pada mulanya baginda bersandar, maksudnya barangkali dalam keadaan tu Nabi sedang duduk bersandar. Lalu Nabi mengubah posisi duduknya Nabi itu, lalu duduk tegak dan bersabda, ingatlah ucapan dusta, ingatlah kesaksian palsu. Rasulullah SAW mengulang-ulang sabdaannya terakhir ini sehingga kami berkata dalam hati bahawa kami berharap yang Nabi akan diam. Maksud kata, punyalah Nabi memberi peringatan tentang dua perkara ini sehingga Nabi tak habis Nabi mengulang-ulang perkataan itu. Apa dia? Ucapan dusta dan persaksian palsu. Jadi apa maksudnya? Nak kata bahawa dalam hadis ni, di antara dosa yang paling besar iaitu orang yang berdusta dan juga melakukan persaksian palsu. Akan tetapi menurut makna zahir nas ayat, ia menunjukkan bahawa makna yang dimaksudkan ialah tidak menghadiri perkara-perkara yang berdosa. Pasal mudahnya begini, ayat ni bukanlah hanya nak merujuk kepada makna orang-orang yang kita sebut sebagai ibadur rahman ini, salah satu sifat mereka ialah tidak memberi persaksian palsu. Bukan itu saja, termasuklah semua perkara yang telah disebutkan tadi, pendapat-pendapat tafsiran daripada para alim ulama yang ingin menyebutkan kepada kita bahawa yang orang-orang beriman di kalangan ibadur rahman ini sememangnya mereka sangat menjaga diri mereka baik. Daripada apa? Daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang mengundang akan dosa, apatah lagi dosa yang besar. Jadi, apa yang bila kita tadabbur sama-sama pada ayat ni ialah, antara lain sifat ibadur rahman ini adalah mereka tidak memberi persaksian palsu dan berlepas diri daripada golongan yang melakukan maksiat dengan menjaga kehormatan diri. Sekejap lagi kita akan sama-sama lihat bagaimana keadaan tindak balas daripada ibadur rahman ni. Kalaulah mereka jaga diri mereka, tapi bayangkan kita jaga, kita tak buat maksiat dan sebagainya, tapi kita melalui satu tempat itu orang lain buat maksiat. Bagaimana situasi kita dan tindak balas kita terhadap kita panggil terhadap culture, budaya yang ada di setempat tersebut. Nanti kita belajar yang tu. Baik. Cuma pada ayat yang part yang pertama ni, inilah yang nak menyebut tentang adab Islamiah, akhlak, bagaimana kepribadian seseorang itu. Jadi adab Islamiah inilah yang membentuk integriti. Saya kata bukan hanya integriti macam-macam, tapi salah satunya ialah penting tentang bab integriti ni. Sebab pada hari ni, kalaulah sama-sama kita cuba untuk menyelami dan juga menghayati lebih dalam tentang bab integriti ni, sebab itulah pada hari ni amat-amat penting ilmu berkaitan tentang agama ini untuk diterapkan. Sebab manusia ni, dia ada satu benda yang kita panggil penyakit lah. Penyakit dia apa? Penyakit dia lupa bahawa Allah tu maha mengetahui. Penyakit dia lupa yang bahawa Allah Ta'ala tu maha melihat. Ketika mana orang tak ada, orang tak tahu, dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, bahkan dosa besar. Sedangkan dalam keadaan dia pun tahu, dia tahu, tapi masalahnya bila kita tak nampak, dia dalam keadaan dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Benda ni melibatkan integriti. Baik. Jadi saya nak kongsi ni bukanlah untuk melibatkan mana-mana pihak, tidak. Dia kalau nak sebut ni macam-macam kita boleh sebut, tapi untuk diri kita tak perlu melihat kepada aspek yang global lah, yang luas pada hari ini. Cukup hanya melihat dari sudut institusi kekeluargaan yang bersifat dalaman. Kita hari ini kita belajar untuk diri kita dan zuriat kita, bagaimana peranan kita sebagai ibu bapa dalam mentarbiah anak-anak. Jadi ada beberapa situasi yang suka untuk saya kongsikan. Yang pertama, pernahkah anak-anak mengakui kesalahan setelah melakukan kesalahan atau mereka sembunyikannya? Baik, ini ada dua situasi.
Bagaimana keadaan, contohnya anak kita lah, anak-anak ni, dia buat salah kan. Disebabkan dia buat salah tu, dia bagi tahu kat mak dia. Contoh, mak, tadi Aiman main bola, kena pasu pecah, dan lalu dia minta maaf kan. Mungkin ada dalam keluarga anak-anak yang sebegini, tapi ada juga anak-anak yang dia buat salah tu tapi dia menyembunyikan. Contoh, pasu tu pecah, dia buat macam mana? Dia reka cerita lah, ada orang baling lah, ataupun dia sorok, ataupun buat tak tahu dan seumpamanya. Maka perkara ini dia berkait rapat tentang apa? Dia berkait rapat tentang bagaimana kita melahirkan, membentuk integriti yang ada pada diri anak tersebut. Baik, ini situasi pertama. Yang kedua, pernahkah anak-anak menipu ketika ditanya? Walhal sememang yang kita tahu mereka sedang menipu. Ni psikologi dalam kita melihat bagaimana karakter anak-anak kita ni. Kita lebih tahu anak kita berbanding orang lain sepatutnya kan. Sebab tu hari ni kita pelik kenapa ibu bapa kan banyak menyalahkan guru di sekolah, sedangkan di kat rumah dia lebih tahu anak dia macam mana. Itu tepuk dada tanya iman balik. Cuma di sini bahawa sudah tentu kan, bila mana kita mendapat tahu, anak aku ni dia suka menipu, pasti ada something yang kita lost ataupun kita miss lah, yang kita miss dalam kita menyampaikan, deliver ilmu pada diri dia, ataupun dengan waktu yang mungkin sibuk kita dengan kerja, sehingga kita lupa yang mana kita nak menerapkan integriti dalam diri anak kita. Jadi sebab itu sama-sama kita cuba untuk dia zaman PKP ni, kita lebih kenal anak-anak, lebih menyelami jiwa mereka dan seumpamanya. Baik, yang ketiga, pernahkah anda terlihat anak-anak melakukan sesuatu yang buruk, bahkan ketika meneliti dan kena pasti perkara tersebut, dan bahasanya kita tabayun, kita meneliti, ternyata memang benar? Apakah reaksi anda? Okey, contohnya beginilah kan. Situasi ni ya tak tahulah, wallahu alam lah, macam-macam keadaan. Contoh, kita ternampak yang anak kita ni buat sesuatu perkara yang salah. Jadi kita tak mau serkat jarang dengan satu pandangan, kita cuba lihat pada sudut pandang yang berbeza. Akhirnya setiap kali kita meneliti, kita memperhalusi, akhirnya kita mendapat satu jawapan yang sama, iaitu memang ternyata anak kita ni salah. Jadi apa reaksi? Nak terus marah dia ke? Nak penampak dia ke? Nak apa ke? Okey, ini semua ada berkait tentang bab integriti, baik anak-anak maupun kita sebagai ibu bapa. Jadi realiti adab, akhlak dan kepribadian itu boleh dibentuk. Saya beri pesanan ini khusus untuk diri saya dan kepada semua yang mendengar. Sudah tentu anak-anak yang mempunyai adab yang baik lahir daripada didikan yang baik. What you give, you get back. Jadi mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan masa yang ada dan juga dengan ruang waktu bersama keluarga ini untuk menjadikan satu bi'ah solehah, suasana yang islamik kan. Suasana yang orang bercakap dengan bercakap yang lemah lembut, kemudian suka membantu dan seumpamanya. Dan jika bermasalah, maksudnya jika kita menghadapi situasi ini, gunakan pendekatan dakwah yang sesuai dan berhikmah. Sama-sama kita cuba, khususnya untuk diri saya lah. Baik. Kemudian sambungan ayat ni sebagai penutup ayat yang ke-72 ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa iza marru bil lagwi marru kiraman, yakni mereka tidak mahu menghadiri perbuatan, yakni mereka ni merujuk kepada orang-orang yang beriman, ibadur rahman yang tadi, tidak mahu menghadiri perbuatan yang tidak berfaedah itu. Dan apabila secara kebetulan mereka bertemu dengan orang-orang yang sedang melakukannya, maka mereka melalui serta meninggalkan saja, dan tidak mahu mengotori dirinya dengan sesuatu pun dari perbuatan yang berdosa itu. Kerana itulah disebutkan oleh firman-Nya marru kiraman, mereka melaluinya dengan menjaga kehormatan dirinya. Kesimpulannya pada ayat ini,
ayat ini nak menyebut bahawasanya hamba Allah yang beriman tidaklah bermaksud nak menghadiri dan tidak pula mendengar perbuatan yang haram. Namun jika mereka tidak sengaja menemukan hal-hal maksiat tersebut, mereka memuliakan diri mereka dengan menjauhkan diri daripadanya. Demikian keterangan Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Karimur Rahman. Jadi apa yang boleh kita sama-sama ambil manfaat ialah ada 3 perkara. Ringkas saja. Yang pertama, tindak balas positif orang-orang beriman. Kita tak boleh nak kawal orang lain. Kita tak boleh nak tarik orang lain ataupun paksa orang lain jadi macam kita, kan? Dan apabila kita pergi ke tempat-tempat yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan perkara-perkara dosa ini, maka inilah yang perlu kita lakukan, kan? Sebab orang-orang beriman dia ada, kita panggil shield dia ada kita panggil apa? Penahan dia. Dia ada pelindung dia. Jadi kita sama-sama dalam keadaan bila mana kita melalui tempat-tempat yang sebegini, hendaklah kita melakukan tindak balas positif, tidak terkesan. Mungkin ada setengah orang dia punya reaksi dia ataupun dia ni mudah, ibarat macam lalang lah. Bila ditiup ke kanan lah dia, kan? Dalam keadaan dia boleh jaga apa kata, kehormatan diri dia jaga, tapi bila dah dia campur gaul dengan orang-orang yang macam tu, dia pula jadi macam orang tu. Itu masalah. Sebab itulah memerlukan disiplin dan istiqamah. Perkara ini dia tak jadi tiba-tiba, dia kena ikhtiar, dia kena latih. Sebab tu mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita ada, pertama, banyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh jadi dengan istighfar kita tu membentengi diri kita dan memperbanyakkan kita ingat akan akhirat. Ingat balik ayat-ayat yang menyebut berkaitan tentang azab seksa di akhirat. Ia akan mengembalikan semula kita ke track yang asal, kan? Sebab bila mana ada disiplin, maka ia akan membantu kita untuk memberikan kebaikan pada diri. Sebab itu kita lihat, kan, dalam kita tadabbur dalam surah Al-Fatihah, kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ingat bila ayat ni dibacakan, kita baca hari-hari, kan, iyyaka, hanya engkau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami mohon pertolongan. Dan sebab itulah di saat ini kita perlu istiqamah. Sentiasa kita kena letakkan yang kita ni hamba yang sentiasa kena beribadah kepada Tuhan. Bila mana hari ini kita diuji, kembalilah pada Allah, minta pertolongan daripada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada perbuatan-perbuatan maksiat ini, ya Allah, dan sebagainya. Dan akhir sekali sama-sama, yang ini penting juga, kan? Bukan semua orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka jalan kebaikan. Ada yang diuji berbagai-bagai, lahir daripada keluarga yang tak berapa baik dan seumpamanya. Jadi kita hari ni kena jaga, ya. Satunya hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua hubungan kita sesama manusia. Jadi sebab itu sama-sama saya kongsi ini bukanlah nak mengatakan saya bagus, tidak, tapi hanya untuk kita sama-sama berkongsi, untuk diri saya khususnya, untuk supaya saya lebih mempraktikkan apa yang kita sama-sama kongsi. Hanya sekali itu, mudah-mudahan kita dapat manfaat dan sentiasa kita menambah dan melipat gandakan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab.